Kayak on suara tak dengar apa-apa. belum lagi, kita belum mula lagi. Dah orang, 4-5 orang. Dah kemana dia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mula kot lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Minta mohon apa dia ditutup mikrofon semua. Minta silent semua. Tidak dia bising sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir menyertai daurah Seniqat ini secara online. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahniah kerana anda telah mendaftar untuk sertai daurah yang kita adakan secara percuma ini pada bulan Ramadan. Semoga daurah ini menjadi tempat kita berkongsi maklumat dan ilmu Seniqat, seterusnya memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Suara saya clear? Boleh dengar semua? Maklum balas minta di type saya di komen, di ruangan komen ya. Suara clear? Okey, alhamdulillah. Kita dah ada berapa orang sekarang? 61 orang. Okey, selamat berpuasa semua. Saya ucapkan semoga amalan kita di tahun ini akan lebih baik dan berkualiti, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta dipermudahkan kita memahami dan mempelajari ilmu Seniqat ini. InsyaAllah kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan belajar ilmu Seniqat dan kita fokuskan kepada penulisan Al-Quran, iaitu khat nasakh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daurah ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, insya-Allah kita akan belajar mengenai kaedah Seniqat nasakh. Saya akan terangkan dari segi kaedah daripada awal huruf, kemudian mungkin akan makan masa sekitar setengah jam, 30 minit, dan bahagian kedua kita akan menulis Al-Quran.
saya akan menulis Al-Quran dengan bentuk seni khat yang sesuai dengan penulisan Al-Quran, menggunakan khat nasakh. Bagaimana kita nak menulis Al-Quran supaya ia mudah dibaca dan boleh dikenal dengan baik oleh masyarakat umum. Bagaimana kita menggunakan huruf-huruf tertentu supaya masyarakat mudah mengenal huruf-huruf tersebut. Dan bahagian yang seterusnya mungkin saya akan jawab soalan. Jika ada soalan yang kita nak bincangkan, mungkin kita akan bincangkan di bahagian akhir. Peraturannya semua peserta perlu offkan mikrofon dia ataupun silent. Peserta boleh on ataupun off kamera, itu tak ada masalah. Kalau on tu boleh kenal sikit lah, jatuh ke mana nampak muka dia. Soalan hanya melalui komen saja. Saya akan baca komen nanti insya-Allah. Dan saya akan jawab di bahagian akhir ataupun ketika ada masa yang terluang. Daurah khat nasakh ini akan dijalankan setiap hari Rabu, Khamis dan Jumaat selama 3 minggu di dalam bulan Ramadan. Tujuan daurah ini diadakan adalah ingin memberi peluang kepada peserta mempelajari beberapa jenis khat tulisan Arab dengan memberi fokus kepada penulisan Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya. Para peserta berpeluang berinteraksi dengan saya untuk memahami dengan lebih jelas berkaitan perkara yang dibincangkan. Okey, jadi harapan saya tuan-tuan, perempuan semua bersedia sepenuhnya untuk mempelajari sesuatu dari daurah ini yang kita akan kita berikan setiap Jumaat sebagai program pengenalan dari Institut Khat Malaysia. Sempurna bulan Ramadan 14 ini. Bersedialah dengan pen dan kertas untuk mencatat dan berlatih mengikut pelajaran yang diberikan. InsyaAllah jika ada soalan boleh ditulis di ruangan komen. Tuan-tuan perempuan boleh panjangkan lagi kepada kawan-kawan untuk mengikuti daurah ini dengan mendaftar melalui WhatsApp supaya mereka boleh belajar juga macam kita, mengambil manfaat, dan lebih ramai lagi yang akan belajar dan meminati seni khat ini insya-Allah. Dan seterusnya dia akan berkembang di rantau Asia Tenggara ni. Saya difahamkan ada yang peserta daripada luar negara, daripada Brunei, Thailand dan Indonesia. Selamat datang semua. Terima kasih kerana sertai kami di sini. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini adalah program pertama untuk makluman di bawah Institut Khat Malaysia, iaitu satu pusat latihan seni khat yang ditubuhkan di bawah International College, Restu International College, sebuah college di bawah Yayasan Restu. Ini sebagai permulaan dia punya program. InsyaAllah Institut Seni Khat ini akan menjadi pusat pengembangan bakat seni khat dengan mengendalikan latihan secara formal dan bersistematik berdasarkan ilmu seni khat yang muktabar sehingga melahirkan khatat yang kreatif dan berkemahiran tinggi.
Institut Hak Malaysia juga bertujuan memperkasa jati diri umat Islam dengan mengembalikan tamadun bangsa melalui tulisan seni khat dan tulisan Jawi. InsyaAllah nanti kita akan adakan kursus di Institut Seni Khat ini. Untuk permulaan ini kita akan buat 3 bahagian, iaitu yang pertama seni khat asas, yang kedua seni khat profesional, dan yang ketiga seni khat industri. Saya terangkan sikit berkaitan dengan program yang akan kita adakan. Yang pertama seni khat asas ni mengambil tempoh masa 4 bulan, di mana dalam 4 bulan ini peserta akan belajar 4 jenis khat, di mana setiap bulan satu khat sehingga 4 bulan, dan akhirnya akan mendapat sijil lah. Ini diberikan asas. Kalau selepas pada tu kita boleh masuk seni khat profesional. Ini untuk advance. Ia akan mengambil masa 6 bulan. Kita tumpukan hanya 2 jenis khat saja dalam 6 bulan tersebut, di mana kita akan belajar secara detail, secara terperinci semua kaedah-kaedah berkaitan dengan 2 khat tersebut. Mungkin dia akan kita akan pilih khat nasah atau khat sulus, ataupun khat sulus dengan khat diwani jali, bergantung kepada permintaan ketika itulah. Tetapi untuk yang profesional ni kita akan lebih tumpukan secara mendalam dari segi sambungan huruf, tarkib. Contohnya di dalam khat sulus banyak teknikal yang kita perlu belajar. Selain daripada asas, kita kena belajar lagi tarkib dia macam mana, tartib dia macam mana, tashkil, tazyin, bagaimana nak membuat lawhah. Ketika buat lawhah tu banyaklah teknikal dia, termasuk tartish, nak tashih huruf, bagaimana kita menggunakan warna dalam penulisan lawhah, dan secara teknikal dan detail macam mana kita nak masuk tadinya di peringkat international ataupun di peringkat kebangsaan. Itu semua kita boleh belajar di dalam latihan seni khat profesional, mengambil masa 6 bulan insyaAllah. Seterusnya yang ketiga seni khat industri. Ini agak menarik. Kita melihat ada satu vacuum di dalam masyarakat kita. Ramai pengusaha seni khat di Malaysia ni saban hari tumbuh, tetapi mereka tak belajar teknikal seni khat. Mereka mengendalikan bisnes seni khat, tapi tidak tahu secara detail ataupun secara teknikalnya apa dia seni khat tersebut. Contohnya pengenalan jenis seni khat, setengah-setengahnya tak tahu. Khat yang dijual tu khat apa tak tahu. Tapi dia nampak ruang bisnes, peluang bisnes, dia hanya menjual seni khat tersebut. Kita nak menarik golongan ini untuk belajar khat, tapi tak semestinya pandai sehingga begitu mahir. Cukup sekadar dia mengenal dan dia tahu menjaga kaedah-kaedah dan adab-adab. Kita sediakan modul, contohnya bagaimana nak mengenal Sam Osmani, at least dia ada pengetahuan tentang Sam Osmani. Paling penting di Malaysia kena tahu Akta Percetakan Teks Al-Quran IPTQ 1986. Ini kena tahu sebagai pengusaha seni khat. InsyaAllah dalam kursus ni kita akan ajar benda-benda tu. Pengesahan ayat-ayat Al-Quran,
nak menulis ataupun kontraktor mendapat kerja membuat mihrab masjid, dia kena tahu macam mana nak tasrih, di mana tempat nak pergi menyemak ayat tersebut, bagaimana nak mengendalikan bahan yang ada ayat Al-Quran, pelupusan ayat suci Al-Quran, bahan-bahan yang digunakan menulis Al-Quran, sama ada batu ataupun plastik atau kayu, bahan yang suci, bahan itu semua kena dibagi tahu kepada pengusaha tersebut, sehingga berkaitan dengan harta intelek seni hak, setengah-setengahnya tak tahu, dia hanya ambil tanpa kebenaran dan mencetak. Itu semua tak ada etika di dalam bisnes. Kerana kita sendiri pun kita tak maklumkan kepada dia orang berkaitan bahan-bahan seni khat tersebut. Khat yang didownload daripada internet, campur aduk seni khat, kita akan sediakan modul tersebut dalam seni khat industri, insya-Allah. Kita kenalkan kepada golongan ini siapakah pendekat di Malaysia ni yang boleh dihubungi atau di peringkat antarabangsa. Saya nampak benda ni satu ruang kosong yang ada di dalam industri seni-khat yang kita tak ambil peduli. So kita ambil inisiatif untuk memberi maklumat kepada golongan tersebutlah. Okey, insya-Allah di dalam daurah ini kita lebih menumpukan kepada seni khat naskah Al-Quran. Kalau kita lihat seni khat penulisan Al-Quran ni bermula sejak zaman Nabi Muhammad lagi, di mana walaupun ketika itu hanya segelintir yang sahabat yang menulis Al-Quran, kerana penulisan Al-Quran kurang diperlukan ketika itu sebab dia lebih mengutamakan hafazan. Tetapi ada sahabat yang dah mula menulis wahyu yang diturunkan, sehinggalah perkembangannya melalui zaman Khulafaur Rasyidin, dan yang paling terkesan kepada kita pada zaman Sayyidina Osman lah, iaitu mushaf ditulis sehingga sekarang kita namakan dia sebagai Rasam Osmani, iaitu tulisan yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman menggunakan kaedah Rasam Osmani, yang ketika itu ditulis tanpa baris dan tanpa titik, dan seterusnya berkembang sehingga tulisan Al-Quran ini menggunakan khat kufi, kemudian diturun kepada khat raihani, khat muhaqqaq, dan khat sulus, dan akhirnya tulisan Al-Quran ini ditulis dengan khat nasakh. Ya, khat nasakh ini digunakan sehingga sekarang, dan insya-Allah pada hari ini kita menumpukan kepada seni khat nasakh ini dalam penulisan Al-Quran.
untuk pengetahuan semua, sekarang saya tengah mengusahakan satu penulisan mushaf yang satu usaha penulisan yang di bawah Yayasan Losku, di mana mushaf ini ada kelainannya yang ditulis, ada beberapa ciri yang kita buat supaya dia lebih baik daripada penulisan yang sebelumnya. Contohnya inisiatif yang kita buat kali ini, dia lebih mengutamakan seni khat, nasah kaedah seni khat itu. Kalau kita lihat tulisan daripada Madinah, seni khat nasah itu, kesenian itu agak kurang diberi perhatian ataupun diterapkan. Untuk mushaf yang sedang saya tulis ini mengutamakan seni khat nasah, mengutamakan kesenian dia. Di samping kita menjaga kaedah pembacaan supaya mudah, jarak-jarak ditulis dengan selesa antara kalimat, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, huruf-huruf yang mudah dikenali, dan kita mengusahakan supaya tidak banyak huruf-huruf yang keliru ataupun yang agak sama-sama dengan huruf yang lain kita tinggalkan. Kita mencari huruf yang jelas. Banyak huruf-huruf yang di dalam khat nasah ni, kalau kita tak memikirkan secara detail, dia agak keliru bagi orang awam. Contohnya huruf mim, huruf ra ada bersamaan dengan huruf bara dan sebagainya. Dan kedudukan dab dia menepati huruf-huruf yang ditulis, itu pun penting, sangat-sangat penting di dalam penulisan mushaf. Okey, itu sedikit perkembangan permulaannya untuk kita mulakan daurah ini. Selepas ini saya akan berpindah kepada penulisan kaedah seni khat nasah. Kita mulakan daripada awal alif. Saya harap tuan-tuan dan puan sekalian kalau ada pen boleh ikut, dan jika ada soalan boleh tulis di bahagian komen. InsyaAllah saya akan baca dan akan jawab jika saya tahulah, insyaAllah. Okey, saya akan berpindah kepada penulisan kaedah seni khat. Okey, insyaAllah kita mulakan.
Saya mulakan dengan huruf alif. Yang pertama, kedudukan mata pen tu mesti 45 darjah kecondongannya ataupun lebih condong sedikit. Jelas, ha? Kedudukan mata pen mesti condong begini. Dan bentuk alif sedikit melengkung daripada atas dan bahagian bawah melengkung ke sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat di bahagian tengah ni dia lurus, hanya atas dan bawah melengkung. Dia punya kedudukan pun agak condong sedikit ke sebelah kiri. Bermakna kalau mata pen agak lebar begini, ini kurang tepat. Ini salah. Kena condongkan sedikit. Ini mengikut kaedah di dalam Syauqi, dia agak condong. Tapi bila penulisan mushaf, kita usahakan supaya alif itu tidak terlalu halus ataupun nipis. Tebalkan sedikit supaya lebih jelas dan konsisten. Biasanya di dalam penulisan mushaf, saya menulis alif ni lebih tebal daripada kaedah. Tujuannya supaya bila kita buat printing nanti, alif itu tidak terlalu halus. Untuk ukuran titik, boleh kita buat 5 ataupun 4. Tapi 4 tu agak pendek lah. Biasanya titik ini bergantung kepada keadaan ketika kita menulis. Ada ketikanya alif ini menjadi 6. Ada ketikanya alif menjadi 5. Kena ingat di dalam seni khat ni yang penting adalah bentuk. Itu paling penting, bukan titik. Titik boleh berubah ketika kita menulis. Kadang-kadang kita menulis bentuk tulisan kita tu kurus. Ada ketikanya agak bold. So titik tu akan main peranan, dia akan berubah menjadi 4 titik ataupun 5 titik. Tetapi jangan lari dari segi bentuknya. Itu yang saya kata, bentuk ni kena hafal. Daripada atas sedikit melengkung, turun, dan bahagian bawah melengkung sedikit ke sebelah kiri.
pastikan dia condong sedikit. Kalau condong ke sebelah kanan, itu salah. Ya. Alif condong ke sebelah kanan macam ni, ataupun terlalu tegak, ini salah. Nampak mudah ya alif ni, tapi untuk mendapatkan bentuk yang sebenar tu kena praktis. Bahagian ni penting, bahagian atas dan bahagian bawah dalam waktu yang sama. Kalau kita lihat, atas lebih tebal berbanding bawah, kerana daripada atas kecondongan dia lain, dan bawah kita menukar kecondongan dia agak menegak, hampir menegak gitu. Atas tebal dan bawah nipis. Okey, macam mana nak tahu alif yang kita tulis itu tepat? Macam mana nak tahu? Yang pertama, ukur kecondongan. Kecondongan alif tu. Kalau alif ni condong, ini garis lurus, alif kita mesti condong sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ukur titik ni. Untuk basic ini kita kena guna titik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jika saiz mata pen kita macam ni, ketinggian alif macam ni lah, 5 titik. Kalau saiz dia besar, dia lebih tinggi. Mata pen lebih halus, dia akan lebih pendek. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam yang saya kata tadi, atas lebih tebal daripada bawah. Pastikan bahagian bawah lebih nipis. Ini 3 ciri asas untuk alif. Ya, condong, ukuran titik, dan ketebalannya. Atas tebal, bawah nipis. Yang keempat, pastikan bahagian atas dan bawah ni sedikit ke sebelah kanan dan bahagian bawah menghala ke sebelah kiri. Itu 4 ciri. Condong, ukuran dia, bentuk, kemudian atas bawah. Ini mungkin guide untuk kita nak mengukur alif kita tepat ataupun kurang. Okey. Kemudian saya akan berpindah kepada alif yang disambung dengan huruf lain. Alif
Tunggal ni satu bentuk saja. Di dalam khat nasah. Kalau khat sulus tu macam-macam bentuk. Untuk khat nasah satu bentuk saja. Kalau alif tunggal ni. Cuma di bahagian belakang, alif yang disambung dengan huruf lain, itu ada beberapa bentuk. Kita akan lihat juga. Okey. Yang pertama, kita lihat bentuk yang pertama. Alif, ba bersama dengan alif, dan alif ini bahagian atas menghala ke sebelah kiri. Bahagian atas daripada sini menghala ke sebelah kiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alif bahagian atas terus ke atas, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Okey. Bentuk yang ketiga sama dengan bentuk yang pertama tadi, cuma ditambah bahagian atas. Ditambah bahagian atas. Cara naik dia macam ini. Naik ke atas, ke belakang sedikit dan tambah bahagian atas. Yang keempat, okey, naik dan ke belakang semula. Ini bentuk ni, alif ni bukan macam ni. Ini dia, tapi yang panjang ni kita lebih sedikit melengkung ke dalam. Ini biasanya untuk huruf yang kasyidah, iaitu huruf yang ditarik panjang. Contohnya ba alif. Ba alif ni yang biasa ni kita buat panjang ba ni macam ba tunggal saja. 5 titik. 5 atau 6 titik. Kemudian dibuat alif, tambah di atas. Yang keempat. Okey, ini alif di bahagian belakang.
sambungan dengan huruf lain. 4 bentuk ni kita boleh gunakan ketika alif berada di belakang. Ini yang sesuai untuk menulis khat nasakh. Berapa mm? Okey, pena yang sesuai untuk khat nasakh sebenarnya 1 mm. Itu yang kalau kita belajar di Turki pun saiz itu yang dibenarkan untuk kita menulis di dalam khat nasakh. Tapi untuk praktis ni, kalau susah guna yang halus, guna saja yang 2 mm, ataupun kalau nak besar lagi pun 3 mm. Terpulang kepada masing-masing punya kemampuan. Saya sendiri pun kalau agak susah menggunakan saiz yang kecil, saya akan buat saiz yang besar, nasakh ataupun sulus sebagai permulaan. Ya. Gunakan saiz yang sesuai dengan mata kita, dengan tangan kita, sebelum kita berpindah ke saiz yang lebih kecil dan detail. Pen yang saya guna ni, ini adalah resam ataupun handam. Ini kena buat sendiri. Saya tak ajarlah dalam daurah ni. Mulakan dengan, biasanya kalau kelas kita mulakan dengan tunjuk asas mata pen. Ini saya terus ke kaedah dan nanti akan boleh mushaf. Kalau tuan-tuan perempuan semua tak ada pen ini, boleh gunakan pen biasa, pen yang dijual di stationery, kaligrafi pen, ataupun yang peringkat rendah boleh gunakan pensil kaligrafi itu untuk praktis, tak ada masalah. Kurang jelas cara nak buat tambahan atas alif. Oh, itu kita tambahan untuk bahagian atas. Saya tunjuk lagi sekali. Ketika kita tarik panjang ni, mata pen kita akan berubah kedudukan. Nampak? Di awal begini, di akhir dah menegak. Kemudian ditolak alif ke atas. Hanya patah balik ke belakang macam tu. Terus sambungkan hujung alif tu, tolak ke atas tapi patah balik ke sebelah kanan. Ini pun kena praktis, walaupun bahagian yang nampak mudah, tapi perlu praktis. Sebab kadang-kadang dia jadi agak keras. Nah, ini keras. Lembutkan sikit. Dan jangan terlalu panjang. Cukup satu titik. Okey. Di
di mana lagi bentuk alif yang ada. Contohnya di atas to ataupun zo, itu pun ada bentuk macam alif. Kita buat juga untuk melihat bagaimana cara nak buat bentuk alif to. Okey, alif to ini kalau di dalam tulisan Chowki dia agak lembut bahagian bawah. Bahagian bawah ni terus ke sebelah kiri. Alif ini ditambah zuluf di bahagian atas. Ini dipanggil zuluf. Tambahan untuk alif to. Ada juga yang membuat alif to ini lurus bahagian bawah. Daripada atas dia terus lurus. Boleh juga. Ini huruf to ini saya akan detailkan lagi ketika sampai huruf to nanti. Ya. Ini lebih kita nak melihat bentuk alif yang digunakan untuk to dan zo. Yang pertama lembut, yang kedua keras, lurus ke bawah. Kemudian alif ada juga pada huruf lam alif. Ini bentuk alifnya. Alif ni pendek dan melengkung, mempunyai kepala di bahagian atas. Caranya ditolak ke atas dan patah balik melengkung, letakkan di tengah-tengah. Ukuran dia hanya 3 titik. Pastikan alif lam alif ini lebih rendah daripada lam. Lebih rendah 1 titik daripada lam. Okey. Kemudian lam alif tunggal.
Okey, ada ramai penulis yang memulakan dengan lam dan ke sini, kemudian berubah alif. Tapi saya mulakan daripada alif, baru saya tulis lam. Ini sebab kebiasaan saya daripada dulu saya buat macam ni. Maaf, saya tak nampak. Ini alif, ini lam. Ini bentuk alif pada lam alif yang tunggal. Ini lebih panjang berbanding dengan lam alif ini. Okey. Titik sebenarnya memang sempurna kalau kita nak ukuran yang ini. Cuma ketika kita berlatih, benda ni dah terlalu banyak. Ada yang dibuat begini saja, tapi ukuran dia tetap dua. Tapi kalau ada lagi yang buat bulat, lagi tak tepat. Cuma itu hanya sebagai gambaran titik. Yang penting bentuknya, bentuk huruf tu betul dengan apa dia, kaedah yang asal. Titik untuk ukuran ni, peringkat awal kalau kita dapat ukur dengan sempurna, itu terbaiklah. Yang penting kita buatkan bentuk huruf tu lebih supaya lebih jadi. Ini lam alif, lam alif. Di mana alif sama ada kita nak buat lam dulu ataupun alif dulu terpulang. Ini bentuk. Jadi bentuk alif dah ada berapa ni? Ada di belakang. Ini ada 4, 5, 6, 7, ini 8. Dah ada 8 alif. Bentuk yang kita kena hafal dan tahu dia punya melengkung dia di mana, ukuran dia berapa. Terusnya kita lihat apa lagi ya? Ada di dalam naskah lam alif yang bersambung dengan alif, contohnya dalam illa. Ini alif bersama dengan lam, dan alif yang kedua ni pastikan lebih rendah. Ini bentuknya yang seterusnya alif. Ada yang tidak bersambung begini, dia terpisah. Ini biasanya digunakan pada illa saja. Illa.
ukuran daripada alif dan lam ini boleh kita buat 3 titik, ya. Cuma pastikan alif ni lebih rendah daripada lam. Okey, seterusnya alif di belakang, alifnya terpisah, tetapi di dalam empat nasab mengikut kaedah kita boleh bersambung dengan huruf yang tertentu. Contohnya dal, ya. Badal, alif, ini menggunakan seakan-akan alif ini. Badal alif. Asalnya ba dal alif. Ini pun boleh juga bersambung di hujung dal dan di hujung alif. Okey. Ini huruf alif dan beberapa bentuk. Kita buat satu ayat ataupun ni kita buat Assalamualaikum. Alif lam sin lam diletakkan tarwis. Tahu tak hal ni? PBE ni. PBE. Dah tak E. Tak boleh kan? Tak boleh macam tu je kan? Itu kata okey. Okey je nak. Dia bagi kerjasama. Tak ni bau. Lepas ni tersurat dia nak tarik diri. Rasa kita kena bagi surat warning kat dia ni. Tanya tanya Adila, itu macam dia dah boleh settlekan fake account. Sadarnya Tanya Adila. Adila kata
Dia bagi kerjasama. Dia pun tak tahu dia. Assalamualaikum. Okey. Alif mesti melepuh pada ba dan alif itu mesti melepuhkah alifnya atau boleh tegak saja. Okey. Ba dan alif tadi yang ini. Kalau tegak yang ini. Biasanya kalau tegak gunakan dalam ini. Kalau menggunakan ini biasanya ditambah di bagian atas, melepuh sikit. Saya nampak tulisan saya ni agak lebar berbanding atas kertas. Mungkin sebab kamera. Kaedah bersama Osmani di Malaysia, boleh kita tulis sambungan alif lam dan alif di hujung bersambung dengan dal. Sambungan alif dan lam. Oh, alif dan lam. Itu tak, kita tak buat macam tu. Mungkin yang ni kot. Alif, lam alif, illa ni. Ini dalam mushaf Yasin Rasul kita tak buat. Tapi dalam mushaf lain ada. Ini pun kita tak gunakan di dalam mushaf. Ini bahagian saya nak tunjukkan kaedah seni khat nasakh saja. Mungkin nanti saya akan tunjukkan penulisan mushaf sedikit. Ya. Apa yang ada di dalam kaedah kita belajar. Penggunaan tu lagi juga. Kalau untuk sendiri ataupun untuk tujuan seni, boleh kita gunakan, tak ada masalah. Terutamanya ketika pertandingan, kalau kita masuk pertandingan peringkat internasional, benda tu boleh digunakan. Illa ba dan alif bersambung. Malah ada beberapa lagi bentuk yang bagi kita agak keliru, tetapi di dalam khat nasakh boleh. Untuk tujuan seni tak ada masalah. Sebab tu nanti saya akan tunjukkan cara penulisan mushaf
yang meraihkan seni tetapi masih memudahkan bacaan. Maknanya kita tidak sekadar mementingkan seni. Kita berusaha memilih huruf-huruf, bentuk-bentuk yang memudahkan orang ramai mengenal. Ya. Resam Osmani. Maya resam Osmani di Malaysia memang kita tak gunakan, tapi ada mushaf tu yang sampai di sini. Contohnya mushaf Tatar, Ilau gitu ada. Dalam mushaf Tatar juga menggunakan resam Osmani, tetapi menggunakan Ilau yang saya tunjuk ni. Ilau ada. Dan banyak huruf-huruf lain ada yang ada dalam mushaf Tatar. Cuma saya beritahu dalam tulisan mushaf yang sudah buat kita tak gunakan yang okey, saya rasa itu untuk kaedah awal kita mengenal huruf alif, bentuk-bentuk huruf alif daripada alif tunggal, alif yang bersambung, alif pada ta, alif pada dalam alif, dan bentuk-bentuk yang harus digunakan di dalam seni khat nasakh. Dan kita buat satu kalimah Assalamualaikum. InsyaAllah lepas ni saya akan menulis mushaf yang sedang saya tulis. Mungkin di situ ada sedikit penerangan yang saya boleh bagi supaya kita dapat berkongsi, dan jika ada pertanyaan boleh diletakkan, ditulis di ruang komen. Oh, nak tengok penuh ha? Sekejap. Saya naikkan kamera sikit. Ni. Tolong naikkan kamera sikit bagi nampak penuh dia nak ambil gambar. Naikkan sikit bagi bahagian ni je. Bukan naik itu. Naik. Okey. Dia tak ni. Sekejap. Kunci dulu. Tak apa. Ni dia level dia dah okey. Ni cantik. Cuma nak ni. Sikit je naik. Sikit je. Naik. Lagi. Okey. Boleh lihat ni. Okey, Allah Akbar. Ini nak bagi gambar. Okey. Boleh nak snap dulu. Nanti kita buat busana mushaf. Dia kecil pula tulisan dia. Okey. Okey, alhamdulillah. Dah snap semua. Turun sikit. Dia tak fokus dia. Macam kelabu. Ni okey ke? Okey. Dia bukan autofocus lah.
Okay. Tulisan tu nampak. Nampak kelabu ke tak? Dia macam kabut sikit. Kena nak tengok. Ya. Saya ingat akan turun. Tadi turun buk dia. Turun dia. Tak, kita. Kelabu. Okey, sekarang saya akan menulis mushaf. Tapi nampak macam kabur sikit lah di sana. Dia punya video, kamera. Surah Al-A'raf, juzuk ke-9, muka surat 168. Okey. Macam mana lah? Lalu. Ataupun lama-lama dia fokus lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya gunakan pen 1.5 mm. Okey, contohnya di sini saya gunakan ya Musa. Kalau ikut kaedah macam ni boleh. Ya Musa. Ini kalau dari segi urutan huruf agak problem. Nampak? Huruf pertama ya, huruf kedua mim. Tapi bila kita gunakan susunan ini, mim dengan ya sama, atas bawah. Jadi untuk mengelak kekeliruan ini, saya lebih suka menggunakan ya yang bersambung dengan mim selepasnya di atas garis. Walaupun ini di sisi kaedah agak kurang cantik. Untuk penulisan mushaf, kita kena korbankan sikit kaedah supaya lebih jelas. Kemudian dari segi jarak, lam dengan ya mesti ada jarak. Jangan terlalu rapat. Ini dia stop file. Terus dia
Kemudian saya letakkan baris forward. Okey, baris ini pastikan kedudukannya betul-betul di atas huruf lam kan, di atas tiang lam. Ya Musa. Nah, di sini kalau saya punya kebiasaan bila kedudukan macam ni saya letakkan dhammah dulu di atas mim betul-betul. Baru saya letakkan fathah dan mat. Supaya saya dapat agak antara sini dengan sini dengan sini, tidak terlalu jauh, dan jarak antara fathah, mat dan dhammah seimbang, ya. Kalau saya letakkan fathah dulu dan mat, kemudian tiba-tiba ini terlajak sedikit ke mim, di sini dia akan sedikit crowded, ya. Dia agak sesak di sini. Itu kita punya kemahiran letak lah, dan masing-masing kita akan ada cara meletakkan baris
terutamanya dalam menulis mushaf. Ya Musa Hamzah di bawah alif jangan sampai bersentuh dengan alif. Pastikan ada jarak. Ini software. Ketika kita letak baris ni, boleh kita repair sedikit huruf-huruf yang kurang supaya memperbaiki huruf lagi. Ini stop. Apakah yang dimaksudkan dengan dot Quran dalam penulisan khat? Dot ada T belakang. Dot itu adalah tanda-tanda yang selain daripada huruf. Tashkil. Ini semua dot. Ini pun dot. Sehingga titik ini pun dot. Sebab yang asalnya adalah huruf. Rasam Osmani adalah huruf. Qaf, alif, lam. Ya, mim, waw, sin, alif. Itu adalah huruf. Tanpa baris, tanpa titik. Itu tulisan Rasam Osmani asal. Selain daripada huruf itu adalah dot. Termasuk mat, bentuk mat, hamzah dan semuanya. Selain daripada huruf itu adalah dot. Sebab itu dot berubah. Itu yang ada salah anggapan tentang Rasam Osmani. Rasam Osmani adalah huruf saja. Manakala baris dan mat tu ada setengah-setengah mushaf dia tak letak, tetapi masih lagi di dalam kategori Rasam Osmani. Sebab dot tu adalah inisiatif daripada ulama yang meletakkan. Rasam Osmani adalah rasam ataupun tulisan yang asal daripada sama dengan huruf ketika zaman Sayyidina Osman. Okey. Ya, ini adalah mushaf yang sedang saya tulis, dan mushaf ini adalah mushaf betul dan kekal akan menjadi manuskrip. Kalau salah terpaksa pilih balik lah. Sebab tu kalau lihat
penulisan yang saya buat ni memang perlahan dan berhati-hati. Dan tulisan ni saya tidak tulis dengan menggunakan pensel. Ini tulisan yang direct, hanya berpandukan referen yang saya lihat daripada mushaf lain dan terus saya tulis di sini tanpa menggunakan pensel. Kerana bila kita menulis menggunakan pensel, sebenarnya kalau peringkat awal ni tak apa lah. Kalau untuk bila kita dah biasa menulis, pensel tu sebenarnya mengongkong kita. Dia lebih agak tertongkong bila ada guide daripada pensel. Umbaidah Al-Banqi pun tidak menggunakan pensel ketika menulis mushaf kata. Tapi bila kita dah terbiasa, tulisan tu dia akan habis di sini dengan elok, walaupun tanpa menggunakan pensel. Bermakna kita daripada awal ni kita dah agak daripada qala ya Musa ni kita dah agak jarak dan huruf-huruf yang kita nak gunakan supaya semua kalimat dalam baris itu akan berakhir di sini dengan elok. Okey, saya akan sambung.
Al-Nas. Bi'risalah. Bi'risalah. Okey, ni siap satu baris. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalam. Nampak antara kalimah tu saya jarak-jarakkan supaya lebih jelas antara kalimah, tidak bercantum dengan kalimah yang lain. Mushaf Madinah yang terbaru, dia lebih mengikut kaedah tulisan Osman Taha, tetapi saya tengok tulisan dia agak padat. Tulisan dia terlalu rapat. Contohnya qala ya Musa, lam dengan ya tu terlalu rapat. Berbanding dengan tulisan yang lama, tulisan yang lama lebih jelas. Cuma yang baru ni dia agak lebih kepada kaedah, mirip kaedah, dia lebih lembut. Cuma jarak antara kalimah tu rapat sangat. Okey, saya tengok soalan apa dia. Okey, huruf sad dan ta. Okey, sad ta sebenarnya lebih kurang sama je dalam khat nasakh. Kalau khat sulus ketara, itu memang jelas perbezaannya. Cuma biasanya ta dinaikkan sedikit, sad tu agak ke bawah sikit. Masa permulaan membuat sad dan ta, perbezaannya biasanya dekat situ. Kalau di dalam khat sulus, kita boleh beza dengan jelas antara sad dengan ta. Nasakh ni dia hampir-hampir sama. Okey. Sekarang 11 hampir 11.40. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita berhenti dulu di sini dan kita sambung lagi pada besok hari. InsyaAllah bulan puasa ni kita banyak belajar khat dan
mengenal bagaimana nak menulis Al-Quran, insyaAllah. Harap suatu hari nanti semua akan ada tulisan Al-Quran sendiri. Di samping kita tahu macam mana cara nak menulis ayat Al-Quran dengan betul, berbanding dengan penulisan khat nasakh biasa. Okey. Saya rasa untuk hari ini kita berhenti dulu di sini. Terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih Ustaz. شكرا أستاذ، بارك الله فيكم، نستفيد جدا جدا. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Terus.